wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Sahabat saya Tuan Bilal, tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara-saudara, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya kasihi dan saya muliakan semua. Tentu sekali sebagaimana biasa di permulaan ini kita merafakkan syukur, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmat serta inayah dan taufik daripadanya lah saya dan tuan-tuan dapat bertemu di rumah Allah ini. Kita sama-sama dapat menunaikan maghrib petang ini secara berjemaah. Dan sebagaimana biasa sementara menanti masuknya isyak pada jam 7.25, kita mengisinya dengan pengisian ilmu. Mudah-mudahan ianya memberikan kita ni munafaat sebagaimana kita doa pagi-pagi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat. Apakah maksud ilmu bermanfaat? Tentunya ilmu yang benar, yang betul, yang sahih, yang faedahnya kepada kita untuk dunia, lebih-lebih lagi akhirat, yang meluruskan pahaman, membetulkan balik tanggapan kita terhadap agama ini. Demikianlah tentunya ilmu yang bermanfaat. Baik tuan-tuan, kita masih lagi membicarakan buku kita ni, iaitu semakan semula kisah para nabi, para sahabat dan orang-orang salih. Sudah banyak topik-topik yang kita bincang. Malam ni topik yang agak menarik. Rasanya dulu kita pernah baca topik ni, tajuk ini, iaitu kisah Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansari dalam buku Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dalam tu ada kisah ini, kan? Jadi pengulangan ini pertama mengingatkan kita kisah itu, yang kedua dapat meluruskan balik adanya kritikan terhadap kisah tersebut. Kisahnya tuan-tuan daripada Jabir, seorang pemuda daripada kalangan Ansar bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Dia masuk Islam. Setelah memeluk Islam, beliau berkhidmat dengan Nabi sebagai khadamlah, sebagai petugas Nabi. Suatu ketika Nabi SAW menghantarnya untuk mengurus sesuatu urusan. Ada urusan lah kepada Sa'labah ni. Ketika dalam perjalanan nak menguruskan urusan yang diamanahkan kepada beliau oleh Rasulullah kepadanya tu, Sa'labah lalu di hadapan pintu seorang rumah lelaki Ansar. Ialah rumah masa tu rumah yang berderet-deret, berlorong-lorong. Jadi dia melintasi di hadapan sebuah rumah milik orang Ansar. Lalu di situ dia terlihat isteri kepada lelaki Ansar tu sedang mandi. Dikatakan ni tuan ni, kita kena baca sampai habisnya. Sa'labah pun melihat begitu lama sekali sang perempuan tadi tengah mandi, lihat lama. Kemudian setelah dia melihat tu, timbul perasaan bersalah, rasa berdosa di hatinya. Oleh kerana beliau bimbang wahyu akan turun mencela perbuatannya. Sebab masa tu wahyu masih lagi turun. Beliau pun rasa takut, bimbang kalau wahyu turun akan menghukum dia, mencela perbuatannya. Ketakutan itu menyebabkan dia melarikan diri ke sebuah bukit di antara Mekah dan Madinah. Banyak bukit-bukit tu, dia pergi di sana. Rasulullah SAW kehilangannya, tak menemuinya selama 40 hari, iaitu hari-hari di mana orang-orang Quraisy mengatakan kepada baginda, Tuhan baginda telah meninggalkan baginda. Kemudian Jibril menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhan, ini Allah telah mengirim salam kepadamu
Dan dia berkata, dia berfirman, seorang lelaki yang lari dari kalangan umat Tuhan sedang berada di antara bukit-bukit itu dan ini. Di antara bukit itulah, bukit jauh-jauh tu, di antara Mekah dan Madinah ni. Dia, yakni lelaki itu, sedang bermohon. Maksudnya Sa'labah ni sedang bermohon berlindung kepadaku, kepada Allah, daripada bakaran api nerakaku. Nabi SAW pun bila pemberitahuan demikian, dia berkata kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Konon cerita ni tuan, wahai Umar, wahai Salman, pergilah kamu bawakan Sa'labah bin Abdurrahman kepadaku. Bawakan dia, Sa'labah ni. Kedua orang sahabat ni keluar dari kota Madinah, mencarilah ni. Mereka pun bertemu dengan seorang pengembala yang bernama Zafafah. Umar pun berkata kepada pengembala ni, wahai Zafafah, adakah kamu tahu seorang pemuda yang berada di antara bukit-bukit ni, yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman? Pengembala ni jawab, Zafafah ni menjawab, mungkin tuan maksudkan lelaki yang lari daripada neraka Jahanam itu. Macam dia dah dapat maklumat lah ni, kan? Kata Umar, bagaimana anda tahu? Macam mana pula awak tahu dia lari daripada neraka Jahanam? Jawab pengembala tadi ni, pengembala ternakan ni, Zafafah ni jawab, kerana apabila menjelang tengah malam, beliau akan keluar kepada kami. Bila tengah malam, si Sa'labah ni akan keluar kepada kami dari bukit-bukit ni, sambil meletakkan tangan di atas kepalanya dan berkata, alangkah baiknya kalau dicabut saja rohku. Alangkah baiknya kalau mati sajalah. Alangkah baiknya jika jasadku tidak berada di dalam badanku sekarang ni. Dia dah fras ni. Alangkah baiknya kalau dia dicabut nyawanya. Jasadku tidak dapat menyelamatkan aku dalam keadaan genting hari kiamat. Umar berkata kepadanya, itulah lelaki yang kami maksudkan. Bila dia mendengar cerita daripada Zafafah ni, lalu pengembala tadi pun membawa dua orang sahabat Nabi ni, Umar dan Salman ni, ke bukit tersebut. Apabila sampai di waktu tengah malam, lelaki itu keluar, yakni Sa'labah keluar menemui mereka dari bukit-bukit tersebut sambil meletakkan tangan di atas kepalanya dan berkata, alangkah baiknya kalau roh aku dicabut. Jasadku tidak dapat menyelamatkan aku dari hari perbicaraan kelak, hari akhirat kelak. Melihat lelaki itu, Omar meluru ke arahnya dan memeluknya seraya berkata, aman dan selamat daripada neraka. Sa'labah berkata, lelaki yang peras ni berkata, Umar Al-Khattab. Jawab Umar, ya. Sa'labah berkata, wahai Umar, adakah Rasulullah SAW mengetahui dosa aku ni, kesalahan aku ni? Jawab Umar, itu saya tak tahu, tetapi semalam baginda ada menyebut-nyebut tentang anda dan baginda telah menghantar saya dan Salman untuk mencari kamu. Ujar Sa'labah lagi, wahai Umar, jangan bawa saya menemui baginda, kecuali pada masa baginda hendak menunaikan solat, iaitu ketika Bilal menyebut qad qamatis salah, ketika qamat, masa itu baru bawa. Kata Umar, saya akan melakukan sebagaimana permintaan anda itu, asalkan dibawa balik. Mereka berdua telah membawa Sa'labah ke Madinah. Mereka menemui Rasulullah SAW yang sedang menunaikan solat Isya. Umar dan Salman segera masuk ke dalam saf. Apabila Sa'labah mendengar bacaan Nabi, beliau terus pingsan. Sa'labah ni terus pingsan. Setelah selesai menunaikan salat Isya, baginda bersabda, wahai Umar, wahai Salman, apakah berita yang anda bawa daripada Sa'labah? Mereka berdua menjawab, ini dia Sa'labah wahai Rasulullah SAW. Rasulullah bangun dan menggerakkan Sa'labah yang masa itu terbaringlah pingsan. Sa'labah tersedar daripada pingsannya. Rasulullah SAW bersabda, wahai Sa'labah, kenapa anda menghilangkan diri daripadaku? Jawab Sa'labah, kerana dosa yang telah saya lakukan, wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, suka tak aku tunjukkan kepada kamu ayat yang menghapuskan dosa dan kesalahan? Ujar Sa'labah, ya wahai Rasulullah. Baginda menyebut, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Di antara mereka ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Sa'labah menjawab, dosa saya lebih besar daripada itu. Bila dibacakan ayat itu kepadanya oleh Rasulullah, dia jawab, dosa aku ni lebih besar daripada itu wahai Rasulullah. Sabda Rasulullah, bahkan kalam Allah lebih besar daripada dosa anda itu. Maksudnya rahmat Allah lebih besar lagi. Kemudian baginda menyuruh Sa'labah pulang ke rumahnya. Di rumahnya Sa'labah jatuh sakit selama 8 hari. Salman telah datang menemui Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, adakah tuan tahu Sa'labah sedang sakit sekarang? Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, bangunlah tuan-tuan sekalian, kita pergi menemuinya. Apabila tiba di rumah Sa'labah, baginda memegang kepala Sa'labah dan meletakkannya di atas riba, di atas pahanya. Tetapi Sa'labah menjauhkan kepalanya daripada baginda, daripada riba Rasulullah. Rasulullah berkata kepadanya, kenapa anda menjauhkan kepala anda dari ribaku, dari paha aku ni? Jawabnya, kepala ini penuh dengan dosa-dosa. Ujar Rasulullah, apakah yang anda ingin mengadu? Jawabnya, saya mendapati bagaikan suara lebah di antara tulang, daging dan juga kulit saya. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang anda inginkan? Jawabnya, keampunan Tuhanku. Lalu turunlah Jibril dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhan anda menyampaikan salam kepada anda dan berfirman, sekiranya hamba-Ku menemuiku dengan dosa sepenuh bumi, aku akan menemuinya dengan sepenuh bumi juga keampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu perkara tersebut kepada Sa'labah. Ketika itu keluarlah ruhnya, matilah Sa'labah ni. Rasulullah memerintahkan supaya mayat Sa'labah dimandi dan dikafankan. Setelah Rasulullah SAW menunaikan salat jenazah ke atasnya, baginda berjalan di hujung-hujung jari jemari kakinya. Setelah selesai proses pengemumian, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami lihat Tuan berjalan di hujung-hujung jari kaki Tuan. Jawab Rasulullah SAW, demi Tuhan yang membangkitkan saya dengan kebenaran, saya tidak dapat meletakkan kakiku di atas tanah tadi ni, kerana terlalu banyak sayap-sayap malaikat yang mendatangi menziarahi jenazah Sa'labah ni. Kisah ni pernah kita baca tuan-tuan kan? Memang syok kisah ni tuan. Ya tak? Memang dahsyat kisah ni. Tapi ada kritikan. Ada kritikan. Kisah ini tuan-tuan, itu sebab kita kena belajar ni. Kisah ni kalau dicerita banyak dalam buku, dalam kitab, disyarah oleh penceramah tak? Kisah ini tidak boleh dijadikan hujah kerana berdasarkan sebuah riwayat melibatkan perawi yang daif rupanya. Al-Imam Suyuti menyebut kisah ini dalam kitabnya Al-Ali Al-Masnu'ah. Beliau berkata, Abu Nu'aim berkata, Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad Al-Mufid menceritakan kepada kami. Beliau berkata, Musa bin Harun Al-Layth Al-Jauhari menceritakan kepada kami. Keduanya berkata, Salim bin Mansur bin Ammar menceritakan kepada kami. Kata Salim, bapakku menceritakan kepadaku. Katanya Al-Mundakir bin Muhammad Al-Mundakir menceritakan kepada kami daripada bapanya, daripada Jabir. Itu sumber-sumbernya lah, jalan-jalan bagaimana dapat cerita ni sampai kepada Jabir tadi ni. Kata pengarang tuan-tuan, ada 3 penyakit berkaitan dengan kisah ni. Ada 3 permasalahan, ada 3 isu penyakit kepada kisah ini. Yang ni kita nak tahu ni. Pertama, penyakit terdapat dalam sanad hadis. Periwayatan tadi, nama-nama orang tadi kan, daripada Abu Nu'aim, Abu Bakar, sampailah kepada Mundakir, kepada Muhammad bin Mundakir, sampai kepada Jabir. Senarai nama-nama tu isnad hadis ni. Isnad hadis ini adalah musalsal du'afa, iaitu hadis musalsal yang dilaporkan oleh perawi yang lemah. Dia kategori perawi-perawinya ada yang lemah. Perawi tersebut ialah Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad Al-Mufid Al-Jarja'i yang kita baca tadi itu. Imam Az-Zahabi menyebutnya dalam kitabnya Al-Mizan. Beliau menyatakan Abu Bakar Muhammad bin Ahmad Al-Mufid ini meriwayatkan hadis-hadis mungkar, hadis-hadis yang ditolak daripada orang-orang yang tidak diketahui, entah siapa-siapa, tidak ternama, tak diketahui. Al-Barkani menyebut dalam sahihnya dengan membuat perakuan bahawa ia bukanlah hujah. Tak boleh jadikan hujah ni, kisah ni.
kisah Sa'labah ni. Abu Walid Al-Babji menyatakan, saya menolak isnad-isnad yang didakwa oleh Abu Bakar Al-Mufid ni. Seorang lagi ulama ni, dia kata dia tolak ni, tak boleh pakai. Imam Az-Zahabi menyatakan beliau meninggal pada tahun 178 Hijriah ketika umur 94 tahun. Beliau seorang yang muttaham, yang lemah riwayatnya, yang merawikan hadis ni, Abu Bakar ni. Seorang lagi perawi hadis ni yang ada dalam tu Sulaim bin Mansur bin Ammar Abu Hasan. Imam Az-Zahabi menyebut dalam kitabnya Al-Mizan daripada Ibnu Ulyah dan sekumpulan ahli hadis. Ibnu Abi Hatim berkata, saya berkata kepada bapa saya, ahli-ahli hadis Baghdad bercakap tentang sesuatu yang daif yang dikemukakan oleh beliau. Jawab beliau, nanti dahulu saya pernah bertanya kepada Ibnu Abi Salj dengan menyatakan ahli-ahli hadis mengatakan Sulaim menulis daripada Ulyah pada masa dia masih kecil, budak lagi, kecil lagi. Jawab beliau, tidak. Zahabi seterusnya menyatakan dalam kitabnya Mughni fi Du'afa, namun sebenar Sulaim adalah Sulaim bin Mansur bin Ammar. Beliau meriwayatkan hadis daripada Ibnu Ulyah. Sulaim menjadi perbincangan ahli-ahli hadis tentang hadis-hadis dhaif yang diriwayatkan olehnya. Maksudnya ada perawi dalam ni yang memang jadi perbincangan pakar-pakar hadis, dia ni meriwayat hadis-hadis dhaif. Siapa tu? Sulaim bin Mansur bin Ammar ni yang ada dalam senarai penceritaan ni. Imam Az-Zahabi juga menyebut dalam kitabnya Diwan Du'afa sebagai berikut. Sulaim bin Mansur bin Ammar ni daripada bapanya, sesetengah ahli hadis Baghdad memperkatakan sesuatu yang lemah yang dikemukakan oleh Sulaim itu. Berhubung dengan Mansur bin Ammar Al-Wa'is, menurut Imam Zahabi, ada tadi kan Mansur ni, ada juga disebut oleh Imam Az-Zahabi. Abu Hatim mengatakan beliau tidak kuat riwayatnya. Ibnu Adi pula mengatakan beliau seorang yang meriwayatkan hadis mungkar. Al-Uqaili menyatakan beliau dituduh sebagai orang yang berpahaman Jahmiyah. Daruqutni menyatakan beliau meriwayatkan hadis-hadis yang tidak ada sokongan perawi-perawi daripada perawi-perawi yang lemah. Jadi ada banyak masalah. Itu penyakit pertama tu tuan. Kemudian Imam Az-Zahabi, ulama hebat ni tuan ni, yang mengkritik perawi-perawi dalam kitabnya Al-Mizan, banyaklah kitab lagi ni, menyebut pada akhir terjemahan ke atas pribadi Mansur ni, yang salah seorang perawi yang disebutkan tadi, Ibnu Adi telah mengemukakan hadis yang diriwayatkan oleh beliau, oleh Mansur ni, yang menunjukkan beliau seorang yang sangat lemah dalam riwayat hadis, sangat lemah. Jadi dengan sebab dari sumber orang yang sangat lemah sebagai perawi ni, maka hadis ni ada masalah. Ada masalah. Allama Al-Albani, ni contemporary ni, ulama contemporary, menyebut dalam silsilah taifahnya sebuah hadis yang sanadnya terdapat Sulaim bin Mansur dan bapaknya meletakkan penyakit hadis tersebut kepada Sulaim bin Mansur. Ada masalah kepada Sulaim bin Mansur. Ibnu Adi menyebut dalam kitabnya Al-Kamil pada akhir terjemahannya tentang Mansur bin Ammar pula. Tadi Sulaim bin Mansur ni bapaknya Mansur bin Ammar. Beliau diberikan harta di atas nasihat yang baik yang dikemukakannya. Imam Az-Zahabi menyebut dalam kitab Mizan ketika menterjemah biodata Mansur bin Ammar ni pula, beliau seorang yang bijak dalam menyampaikan kata-kata nasihat sehingga begitu menyentuh perasaan, menyentuh hati dan menaikkan semangat. Dia punya ucapan Mansur bin Ammar ni, beliau menyampaikan nasihatnya di Baghdad, Syam dan juga di Mesir. Terkenal lah dia, penceramah terkenal ni, menjadi masyhur dan terkenal. Al-Mundakir bin Muhammad bin Mundakir Al-Qurashi, perawi ini telah disebut oleh Al-Mizzi dalam kitabnya At-Tahzib. Beliau mengemukakan sejumlah ulasan ulama jarh wa ta'dil. Antaranya Al-Bukhari menyatakan, Ibnu Uyainah menyatakan beliau bukan seorang penghafaz hadis. Ada lagi kritik-kritikan dalam perawi itu. Okey. Baik. Saya langkaukan sebab itu pun sama juga dapat kritikan. Tak kita apa. Abbas Ad-Dawri menyatakan daripada Yahya bin Ma'in, daripada Yahya bin Ma'in,
Dia kata beliau ni tak ada apa-apa, tak ada nilai dia punya periwayatannya. Murrah menyatakan tidak ada apa-apa dengannya. Abu Zur'ah menyatakan beliau ni seorang yang tidak kuat. Menurut Abu Hatim, beliau seorang yang tidak memahami hadis dan banyak melakukan kesalahan. Okey, banyak melakukan kesalahan. Malah disebut di sini banyak melakukan kesalahan. Beliau tidak menghafaz hadis dari ayahnya Al-Juzjani. Imam An-Nasa'i pula menyatakan lemah. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyimpulkan dalam kitabnya Taqrib, beliau seorang yang layyinul hadis, sedikit sangat periwayatan hadisnya. Layyinul hadisnya dia satu istilah, kategori hadis lemah, kategori hadis lemah. Okey, Imam Suyuti menyebut dalam kitabnya Al-La'ali Al-Masnu'ah, dua jalan bertemu Sulaim bin Mansur, ujar beliau, diriwayatkan oleh Abdul Rahman Al-Sulami, bapa saudara datuknya Ismail bin Najd, daripada Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Abdi, daripada Sulaim. Mereka ini tidak boleh dijadikan hujah, pun lemah juga. Banyak kritikan tentang periwayatan kisah ini, tuan-tuan. Banyak lagi, tuan-tuan, ni kan dia punya penyakitnya. Kekallah dengan ini, kekallah penyakit masalah illah hadis ini pada Sulaim bin Mansur tanpa melihat kepada perawi-perawi yang lain. Dia kan jadi key-nya. Ada key-nya, jadi masalahnya. Okey, kita tengok masalah kedua pula. Penyakit kedua panjang ni, tuan ni, tak perlulah saya panjang-panjangkan sangat. Penyakit kedua di muka surat 231. Ada penyakit kedua mengenai kisah Sa'labah ni. Terdapat kisah di atas pada matannya, pada ceritanya sendiri, pada ayat-ayatnya, pada redaksinya, pada ayatnya sendiri. Ayat ketiga daripada surah Duha yang diturunkan di Mekah, sedangkan kisah tadi berlaku di Madinah. Itu pun dah nampak dah. Dari segi matan, dari segi penceritaannya, ayat-ayat ni pun dah jadi salah. Okey, ma wadda'aka wa ma qala. Kan ayat tu, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula benci kepadamu. Sebagaimana yang dituduh oleh Quraisy. Ayat tu turun di Mekah, sedangkan peristiwa ni berlaku di Madinah. Macam tak kena, macam ditaruh sana. Ayat surah Duha diturunkan di Mekah, sedangkan kisah tadi ni, kisah Sa'labah ni turun di Madinah. Dia merupakan satu kecacatan, macam pelik, yang menyebabkan kisah ini tak dapat diterima, ditolak, campur-campur aduk. Perkara ini diulas oleh Ibnu Athir dan oleh Imam Suyuti. Ibnu Athir menyebut dalam kitabnya, dalam hadis tersebut terdapat bukan senadnya. Contohnya firman Allah tadilah, ayat tersebut diturunkan di peringkat awal Islam di Mekah ni, ya, peringkat awal wahyu turun. Ketika itu Nabi di Mekah. Hadis tentang turunnya ayat ini adalah sahih, tentang turun ayat ni. Sedangkan kisah yang dikemukakan tadi ni berlaku selepas hijrah. Kisah Sa'labah menangis tadi ni, melihat wanita tadi ni di Madinah lepas hijrah. Bermakna antara turun ayat ini dengan kisah tersebut tidak ada kaitan sama sekali. Tapi dalam penceritaan tu ayat ni ada. Kan tadi kan kita baca tadi, ayat ni ada. Macam tidak berapa kena, tak tepat, macam celaru ni. Itu penyakit dari segi matannya. Tadi dari segi perawi-perawinya, ni segi matannya, dari segi teksnya sendiri. Penyakit ketiga, ada penyakit ketiga lagi, ialah tidak terdapat sahabat bernama Dhafafah atau Zafafah yang jadi pengembala tadi tu. Kalau dia tahu dia adalah sahabat, senarai sahabat-sahabat ni dalam tangan pakar-pakar hadis, tuan. Sahabat-sahabat ni ada dalam pengetahuan tabi'in, tabi'in. Lepas tu bawa yang mengkaji hadis, dia tahu nama-nama sahabat. Jadi dalam senarai sahabat ni tidak ada nama Zafafah atau Dhafafah, tidak ada. Pengembala yang kasih tahu lelaki tadi yang duduk malam-malam datang turun tu, pengembala tu tidak ada. Kan dia ni
hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, kan dia ni sahabat. Kata pengarang, tidak terdapat pun sahabat bernama Zafafah ni. Dalam kalangan sahabat tidak ada nama yang orang yang bernama Zafafah atau Zafafah. Al-Hafiz Ibn Hajar menyebut kedua-duanya adalah Al-Isabah. Ujarnya, Zafafah si pengembala telah pun disebut tentang beliau ketika menterjemahkan Sa'labah bin Abdul Rahman dan disebut oleh Ibn Athir dalam Majmu'ah. Artinya tak adalah tu. Tak ada. Adik-adik lemah menyebutnya memang ada, tapi seorang yang bernama, sahabat yang bernama Zafafah tidak wujud. Di situ penyakitnya. Jadi kisah ni nak diterima pakai tak boleh. Memang sedap bunyinya, tapi nak dijadikan hujah adanya seorang sahabat yang menangis lari di gunung berhari-hari tak balik-balik, kan? Ini bukan isu dia bertaubat, bukan. Semua orang wajib taubat, tak? Kalau berlaku. Tapi penceritaan itu ada masalah. Tapi kisah tu masyhur. Dulu ada kita baca kisah tu. Okey. Habis. Kisah anak-anak Jabir pula. Diceritakan satu ketika Nabi SAW menjadi tetamu kepada Jabir radhiyallahu anhu. Nabi menjadi tetamu, datang ke rumah Jabir. Dalam masa yang sama, salah seorang daripada anak Jabir ni membunuh saudaranya sendiri, adik-beradik. Berlaku pembunuhan anak kepada Jabir ni, sama-sama anak-anak dia lah. Kemudian cuba lari daripada rumah, tetapi dengan tidak sengaja beliau telah terjatuh di dapur dan mati di situ juga. Konon ceritanya, si yang terlibat pembunuhan ni nak lari, nak lari, cuba lari daripada rumah, tetapi tak sengaja terjekelicik ke terjatuh di dapur lalu mati. Isteri Jabir menyembunyikan peristiwa tersebut daripada pengetahuan suaminya. Suaminya pun tak tahu. Suami pun tak tahu. Isterinya membawa dua orang anaknya yang telah mati. Lalu Rasulullah SAW berdoa ke hadrat Allah agar menghidupkan semula dua orang anak itu. Lalu kedua-dua anak ni bangun dan hidup semula sebagaimana sebelumnya. Wah, dahsyat ni tuan ni. Ya tak? Dahsyat ni. Kisah ni tuan, kisah palsu tuan. Ni kalau kita dengar ni, awal-awal kita kena key dalam kepala kita ni kisah maudhu', kisah palsu, kan? Kisah palsu. Kerana Jabir sebenarnya menjemput Rasulullah menjadi tetamunya. Ya, memang benar Jabir mengajak Rasulullah datang ke rumah. Itu memang betul. Mengajak datang rumah menjadi tetamunya pada hari peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, Gali Parit ni. Ketika itu Jabir baru saja melangsungkan perkahwinannya. Tengok ni, baru saja kahwin. Kan, bila pula beliau melangsung, bila pula beliau ada anak, kan? Membesar begitu cepat sekali sampai berlaku pembunuhan. Masa tu beliau baru kahwin saja. Baru kahwin. Sehubungan dengan kisah ini adalah kisah Rasulullah menghidupkan seorang kanak-kanak lelaki, seorang lelaki Ansar yang merangkak di atas atap rumahnya, kemudian jatuh di rumah. Imam Az-Zahabi menghukumkan kisah tersebut sebagai batil. Pun batil, kisah palsu. Kisah hidupkan kanak-kanak, kalau kita dengar kisah palsu. Begitu juga dengan Imam Al-Jawzi, Imam Suyuti dan juga Ibnu Iraqi mengatakan kisah itu kisah batil, tak benar, kisah palsu. Banyak kisah-kisah sengaja dibuat. Kadang-kadang tujuannya macam okey, kan? Seolah-olah nak menunjukkan kehebatan, mukjizat, nak menunjukkan, ya tak? Tapi tujuan yang baik saja. Kalau dah salah tu salah juga, tuan-tuan. Salah juga. Baik. Ada satu lagi kisah ni. Kisah Sa'labah juga bin Hatib. Kisah Sa'labah juga, tuan. Kisah Sa'labah ni memang banyak dalam buku-buku tasawuf, tuan. Banyak dalam buku-buku tasawuf kisah Sa'labah ni. Tadi kisah Sa'labah bin Abdul Rahman, ni Sa'labah bin Hatib. Mari kita dengar kisah dia. Kisah ini masyhur sangat diperkatakan.
khususnya para penceramah agama. Nah, tadi Salabah bin Abdul Rahman kan, ni Salabah bin Hatib. Tujuannya, motifnya untuk menjelaskan tentang hukum orang yang tidak bersyukur, niatnya okey dan lari daripada tanggungjawab menunaikan zakat. Ini biasa kita dengar kan. Akibatnya hidup Salabah tidak berkat. Salabah diceritakan pada asalnya seorang miskin. Salabah ni miskin benar dia ni. Kemiskinannya membuatkan dia ni selalu datang lewat masjid. Sibuk nak tangkap gembalanya. Jadi pengembala jadi tak ada, sibuklah kerana mencari rezeki. Jadi lewat masjid. Pulang ke rumah lebih awal daripada orang lain. Kerana pakaian yang dipakainya bergelar dengan isterinya. Dahsyatnya tahap miskin. Dahsyat ni tuan ni. Pakaian dia pakai tu yang pergi masjid ni kan nak dipakai oleh bininya. Dia kena balik, bininya kena ganti pula pakai pakaian yang sama. Ini kalau yang menceritakan ni memang tangkap leleh kita dengar ni tuan ni. Setengah ahli tafsir menjelaskan kisah Salabah menjadi sebab turunnya ayat. Konon ni setengah ahli tafsir turunnya ayat, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Surah Taubah. Dan di antara mereka ada yang membuat janji dengan Allah dan berkata sesungguhnya jika Allah memberikan kami dari limpah kurnianya berupa rezeki kekayaan, tentulah kami akan bersedekah. Janjinya ni, tentulah kami akan menjadi dari orang-orang yang soleh. Tuan-tuan, Salabah yang miskin ni, yang sibuk sangat ni, terpaksa lewat pergi masjid, terpaksa cepat balik rumah ni, dikatakan pernah bertemu dengan Nabi, memohon agar Rasulullah berdoalah kepada Allah supaya Allah menganugerahkan kepadanya harta, jadi kayalah. Rasulullah pun bersabda padanya, adakah anda tidak redha menjadi seperti Nabi anda ni? Tak redha ke anda? Sekiranya saya kehendaki supaya emas besar gunung Uhud bersama saya, sudah tentu ia akan bergerak bersama saya. Sedikit harta yang anda perolehi tetapi anda bersyukur, itu lebih baik berbanding dengan banyak harta tetapi menyukarkan hidup anda. Mana tak? Ujar Salabah, jawab Salabah, sekiranya Allah menganugerahkan saya harta, sudah tentu saya akan bersikap, akan saya berikan hak setiap yang berhak. Saya akan berzakat, saya akan bersedekah, macam itulah saya akan berinfak. Saya akan tunaikan hak-hak harta. Kalaulah Allah kurniakan harta, tentulah saya akan tunaikan hak-hak harta. Wah, hebat ni kan ni. Kan? Rasulullah pun berdoa agar beliau dikurniakan harta yang banyak. Wah. Mula-mula beliau hanya mempunyai seekor kambing saja, tuan. Seekor saja. Kemudian kambing itu membiak bertambah sehingga kota Madinah tidak sesuai lagi untuk menampung jumlah kambing-kambingnya yang banyak. Cepatnya membiak, kena bawa keluar, tak boleh. Kalau sekitar Madinah ni memang makanan tak cukup, kena bawa keluar. Kerana itu beliau memilih lembah di luar kota Madinah. Nak mengembala kambing dia yang banyak ni, kena cari lokasi yang luas lagi, sebab kambing banyak. Lalu beliau pun tak hadir ke masjid untuk solat jemaah zuhur dan asar, ya habis tu kan. Kecuali dia semayang zuhur dan asar saja, lain jam. Lain jam, subuh jam, maghrib isyak jam. Balik dah lewat, bawa kambing, zuhur asar saja. Setelah itu kambing-kambingnya semakin bertambah banyak lagi. Dah tambah banyak pula dah. Kerana kesibukan dengan kambing-kambingnya, beliau hanya hadir solat Jumaat dah seminggu sekali dah. Dan dah lah jauh banyak pula tu. Boleh solat Jumaat sajalah, solat 5 waktu lagi parah tak dapat. Kemudian kambing-kambingnya beranak pinak lagi, sehingga akhirnya beliau meninggalkan solat Jumaat. Jumaat pun tinggal. Kacau ni tuan ni. Oleh kerana lama tidak berjumpa dengan Salabah ni, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat keadaan Salabah, yang Salabah bin Hatib ni tadi ni. Beliau diberitahu perkembangan terakhir yang dilalui oleh Salabah. Baginda bersabda, kesiannya Salabah.
Ketika Rasulullah SAW mengutus petugas-petugas untuk memungut zakat, baginda mengatakan kepada petugasnya, pungutlah zakat daripada fulan bin fulan dan juga daripada Sa'labah yang dah kaya banyak ni. Apabila petugas ni amil-amil ni datang mengutip zakat daripada Sa'labah, beliau mengatakan pada mereka, aktiviti memungut zakat ni sama saja dengan membayar cukai jizyah, dan beliau enggan mengeluarkan zakat. Dah pula dah jadi kedekut lah pula, dah kaya dah banyak jadi kedekut. Tapi ni jangan dibenarkan ni tuan ni, ya. Ni jangan dibenarkan, ni sahabat Nabi pun ni, jangan dibenarkan ni. Petugas-petugas zakat pun pulang memberitahu Rasulullah tentang keengganan tak maunya Sa'labah ni mengeluarkan zakat kambingnya. Rasulullah pun bersabda, binasalah Sa'labah. Lalu Allah menurunkan ayat di atas ayat tadilah. Komentar itu, komentar baginda beliau, komentar Rasulullah SAW itu telah didengar oleh orang-orang, oleh beberapa orang kaum kerabat Sa'labah ni. Dengar apa yang disebut oleh Rasulullah tentang Sa'labah ni, tentang turunnya ayat tadi ni. Kaum kerabat Sa'labah pun mendengar. Lalu mereka keluar mencari Sa'labah seraya berkata, celaka engkau wahai Sa'labah, Allah menurunkan ayat tentang anda kerana keengganan anda bayar zakat. Mendengar kata-kata tersebut, Sa'labah pun menemui Nabi dan menunjukkan zakat yang hendak dikeluarkannya kepada baginda. Masa itu ia keluarkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memerintahkan saya tidak mengambil zakat daripada anda. Pula dah. Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau menemui Abu Bakar dan menyatakan hasratnya untuk mengeluarkan zakat kambing-kambingnya. Tetapi Abu Bakar berkata kepada Sa'labah, bagaimana saya boleh mengambil zakat ini sedangkan Rasulullah sendiri pun dulu ni tak mengambilnya daripada kamu wahai Sa'labah. Kan Rasulullah tak mengambil zakatnya. Wafat Rasulullah. Konon cerita ni tuan ni, zaman Abu Bakar pun kata, aku tak mau terima zakat daripada engkau ni sebab Nabi pun tak ambil zakat daripada engkau. Kan tak? Macam mana aku nak ambil? Kata Abu Bakar. Abu Bakar tak mau mengambil zakat tersebut. Setelah Abu Bakar meninggal, parahnya tuan ni, Abu Bakar meninggal ganti oleh Umar. Sa'labah menemui Umar, membawa zakat kambingnya dah tentu makin banyak ni. Tetapi Umar juga tidak mengambil zakat daripada Sa'labah ni atas alasan yang sama. Abu Bakar, Nabi tak ambil, Abu Bakar tak ambil, macam mana aku boleh ambil pula? Macam logik lah pula ni, ya tak? Apabila Umar meninggal, beliau menemui Osman. Osman juga, ya Allah, parahnya tuan ni, Osman juga mengambil sikap yang demikian yang ditunjukkan oleh dua sahabat sebelumnya terhadap Sa'labah. Akhirnya Sa'labah meninggal dunia dalam keadaan parah, kan? Oh, kalau kita dengar ni berair mata ni tuan ni, 3 generasi, 3 khalifah punya hal. Memang bunyinya macam ada pengajaran, ya tak? Bunyinya macam ada pengajaran yang baik. Kisah ni tak boleh dijadikan hujah tuan. Kisah tersebut disebut oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzul. Kesemuanya daripada jalan Ma'an bin Rifa'ah, daripada Abu Malik Ali bin Yazid Al-Hani, daripada Qasim, daripada Abdul Rahman, daripada Abu Umamah Al-Bahili, daripada Ali bin Yazid. Ali bin Yazid disepakati oleh penghafaz hadis sebagai lemah. Ada dalam tu Ali bin Yazid, Abu Malik Ali bin Yazid Al-Hani, disepakati oleh pengkaji-pengkaji pengkritik hadis sebagai seorang yang lemah. Antara ulama hadis melemahkan hadis ini ialah Imam Ibn Hazim, Hafiz Al-Baihaqi, Imam Qurtubi, Imam Az-Zahabi, Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Haythami, Al-Hafiz Ibn Hajar, Al-Lama Al-Munawi, Al-Alama Syekh Nasiruddin Al-Albani. Ramai ulama yang mengkritik tidak sahihnya hadis ni. Tapi jadi cerita ni tuan ni sampai sekarang ni, ya tak? Sebab menarik cerita tu, tak pasal sahabat tu kena hukum oleh cerita-cerita oleh orang sekarang ni. 3 generasi tu, zaman Rasulullah, zaman Umar, Abu Bakar, zaman Osman, ya Allah, ya, sampai meninggal kawan tu. Al-Hafiz Ibn Hajar menganggap riwayat di atas sebagai cacat. Tak boleh diterima ni, ada penyakit ni, sebagaimana beliau menyatakan dalam Al-Isabah. Beliau juga begitu juga dengan Ibnu Asir, ya, ulama ni, kan? Dan Abdul Fattah Abu Hudah
dalam kitabnya masing-masing pun sebut ada masalah ni. Riwayat ini juga dikritik oleh segolongan ahli-ahli hadis terdahulu di samping kritikan terhadap kisah tersebut dari sudut bertentangan dengan asas sabit dalam agama, iaitu penerima taubat bagi orang yang melakukan taubat selagi nyawa tidak berada di halqum. Patutnya dah beres lah kan, ada hadis selagi nyawa tak sampai di halqum, selagi itu taubat diterima. B. Bertentangan dengan peribadi Sa'labah sendiri. Sa'labah tidaklah sejahat Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik ni yang telah dilayan dengan baik oleh Nabi. Orang munafik, kerana baginda diutus sebagai pembawa rahmat pada sekian alam. Oleh kerana itu, bagaimana mungkin beliau ni boleh menolak pemberian zakat oleh Sa'labah? Tak patut ni, sangat tak patut kan. Dia bertentangan dengan hadis yang sabit dengan Rasulullah, yang mana orang yang enggan mengeluarkan zakat unta dan juga binatang ternakan kan tetapi diambil daripadanya, dan juga binatang ternakan, zakat tetap diambil daripadanya, manakala hartanya dibahagi kepada dua bahagian. Al-Imam Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim mengeluarkan daripada Bas bin Hakim daripada bapanya, daripada datuknya, daripada Rasulullah SAW bersabda, fi kulli sa'imatin ibil, bagi 40 ekor unta dikeluarkan seekor unta betina bertaraf bin, unta betina yang berumur 2 tahun dan hendak memasuki 3 tahun, dinamakan bin labun, kerana ibunya melahirkan anak yang lain. Tidak boleh dipisahkan unta daripada hisabnya. Orang yang memberikannya secara sukarela akan mendapat pahala, dan orang yang enggan memberikannya zakat itu boleh diambil daripadanya, manakala hartanya dibahagi dua. Ia merupakan hak daripada hak-hak Allah. Keluarga Muhammad tidak mempunyai bahagian di dalamnya. Ketika mengulas hadis di atas, Al-Hakim menyatakan ia memiliki isnad yang sahih tentang kisah ini, dipersetujui oleh Zahabi dan juga dinilai hasan oleh Al-Albani. Jadi tuan-tuan, nak dipakai secara vokal saja kisah ni, konon nak menarik perhatian orang keluarkan zakat dalam keadaan menghina sahabat, tidak jadi kan tak? 3 generasi pula tu kan. Jadi saya kira mudah-mudahan kita dapat pengetahuan dan maklumat tentang ni. Kisah berikutnya pun sangat menarik tuan ni. Makin sedap kisah ni. Kisah Abdul Rahman bin Auf yang kaya raya tuan. Dikatakan ni ada dulu ni dalam YouTube, ada lagi ni tuan ni. Dikatakan masuk syurga dalam keadaan merangkak apa. Kaya raya tapi masuk syurga dalam merangkak. Iya ke ni? InsyaAllah ke depan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa